ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana mahyal fil jannah. Sedekah Rasulullah. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Haji Azilah, serta ahli Tuan Kuasa Surau Tiram Tepi, yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan lagi digasi para jemaah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, anak-anak dan seluruh penduduk kampung Tiram Tepi, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari 15 bulan 10 2020, Surau Tiram Tepi mengadakan akan sambutan yang amat bermakna pada kita, iaitu mengenang kembali akan junjungan besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang dinyatakan oleh juruacara tadi, iaitu untuk kita mengimbau kembali perjuangan ataupun dakwah Rasulullah SAW, pengorbanan Nabi dalam melaksanakan titah perintah Allah untuk menjadikan sifat diri manusia benar-benar beriman kepada Allah, daripada kegelapan kepada cahaya Nur Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya untuk meneruskan bicara pada malam ini, pertama-tamanya saya mohon ampun, mohon maaf seandainya nanti dalam ucapan saya, dalam percakapan saya ada suatu perkara yang mungkin tidak senang didengari daripada tuan-tuan, kan? Saya nampak dia lembut, tapi kalau dah bercakap, minta maaf cakap, kan? Jadi kerana sesungguhnya kita kena jelaskan dalam kehidupan kita, apakah maksud kehidupan kita selama mana kita hidup, kenal dengan Tuhan, kenal dengan Muhammad. Kalau hanya sekadar cakap tapi tak ada amalan dalam hidup, ni. Kalau kata hari Tuan Haji Azilah umur berapa tu? Berapa umur? 65 tahun tolak 15. Apa tu akil balik? 65 tolak 15 tinggal berapa? 50 tahun. Agak-agak kalau 50 tahun tu dengar sambutan Rasul dah berapa kali? Setiap setahun. Dah 50 kali dengar akan cerita tentang Rasulullah. Tapi dalam hidup, adakah kehidupan yang apa Rasulullah lakukan dalam hidup kita selama mana kita hidup? Itu persoalan. Saya tak nak buat cerita lah tentang Nabi lahir dari kecil sampai dia maknya meninggal, bapaknya meninggal, kan? Itu tuan-tuan dah tahu, kan? Sampai dia meniagakan negeri Syam, macam mana kemuliaan Nabi Muhammad sebelum dia lahir, tak? Semua dah tahu. Tapi saya nak bawa cerita dengan apa yang Nabi sebutkan pada kita malam ini adalah supaya hidup kita ni tak sesat. Jangan tak sesat, kan? Kadang-kadang dia hidup mengaku sebagai orang Islam tapi hidupnya sesat. Tak berpandukan kepada agama Tuhan yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah dalam kehidupan. Itu penting. Sebab itu saya cakap, saya mula-mula saya minta maaf. Jadi dalam erti kata perjalanan hidup kita ni, kan, yang mana Allah SWT menyatakan, Allah rakamkan kita ni dalam Al-Quran, segala-galanya bentuk kehidupan kita nak sempurna hidup dunia dan akhirat berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Nabi sebut pada kita, taraktu fikum amrain lan tadillu tamassaktum bima kitab Allah wa sunnati Rasulillah.
Apa yang Nabi sebutkan pada kita? Taraktu fikum amrain. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ini. Lan tadilu. Kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Nabi dah awal-awal sebut pada kita, kalau kita tak hidup ni dekat dunia, tak? Kita tak berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, Nabi sebut kita akan sesat buat selamanya. Lan tadilu. Kan? Nak cakap lan tadilu senang macam mana? Dekat Al-Fatihah kan dia cakap waladdallin. Ya Allah, jangan jadikanlah aku orang yang sesat. Kan gitu. Tak? Kita ni kalau sesat kat hutan, ada panduan dia. Betul? Bila kalau sesat kat hutan, panduan dia apa? Pakai kompas. Kita akan tahu jalan keluar. Jadi kalau kita ni hidup tak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah, sesat dah. Sesatnya macam mana? Dia tetap hidup. Tetapi hidupnya tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Rasulullah SAW. Hidup dia kat dunia, ikut suka hati dia je. Supalah macam orang kafir. Kan kasar tu namanya tu kan? Supa macam orang kafir. Kalau kata orang kafir, dia pergi kerja tak? Kita pun pergi kerja. Dia makan tak? Kita pun makan. Apa yang dia buat, kita pun sama juga. Dia kahwin, kita pun kahwin. Tapi dari segi kepercayaan, pegangan kita berbeza kita dengan orang kafir. Jadi ikutan kita ni kena ikut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama mana hidup, kenal tak dengan Allah, kenal tak dengan Rasulullah. Itu je persoalan dia. Ya tak? Jadi saya tengok malam ni macam ramai sikit lah. Ya, macam tak biasa. Macam tak hari biasa ramai. Pasal ada apa? Ada makan. Itu jawapan dia. Betul lah tu. Mulut Nabi kalau tak ada makan, tak nama mulut Nabi. Pasal ada maulud, bawa mulut. Kan? Jadinya kena ada makan. Sebab itu, kita ni antara sunnah Rasulullah, kasih orang makan. Kan? Ya tak? Setiap kali kita buat majlis, bukan semestinya Maulid Rasul. Majlis lain pun kita buat. Ada ceramah ke, ada kuliah ke kan. Lepas saja majlis, kena buat makan. Tapi yang pelik, walaupun buat makan, orang tak datang juga. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Kan? Kenapa dan mengapa? Agak sombong sangat ke tak nak datang? Sebab itu, kenal diri siapa kita ni. Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna insan illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan menghambakan diri kepada aku dan mengenali akan aku. Itu Allah beritahu. Habis, selama mana kita kenal ke dengan Tuhan? Melalui Muhammad. Jadi, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ni, tuan-tuan, hadirin dan hadirat pada malam ni, tuan-tuan adalah merupakan orang yang dikasihi oleh Allah, yang mana anda adalah merupakan dalam kasih sayang Tuhan, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, kan? Apa dia? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran biha. Barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, man shalla alayya wahidatan. Tengok, Nabi beritahu, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali. Tadi kita selawat berapa kali? Tadi lepas sembahyang kan kita selawat ramai-ramai kan? Berapa kali? Banyak kali. Nampak? Maknanya tak apa? Sifat tanda cinta kita dengan Rasulullah. Walaupun kita tak hidup zaman Rasulullah, tapi sifat diri kita dah menampakkan akan sifat kasih sayang kita dengan Rasulullah. Tapi adakah hanya sekadar malam ni aja? Itu aku tanya. Sebab itu kita kena tanya diri kita. Kerana sesungguhnya, kan, cinta dan kasih sayang kita ni kepada Allah, kepada Rasulullah semata-mata. Baru kepada cinta dan sayang kepada yang lain. Yang menjadi keutamaan kepada Rasulullah. Pasal apa? Cinta kita ni memang kepada Nabi dan Allah terlebih dahulu.
Itu yang menjadi keutamaan dalam hidup kita. Baik. Kerana Nabi Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, dalam suratul Ahzab. Kita pandukan Al-Quran. Pasal apa tadi Nabi sebut? Taraktu fikum amrain lan tadillu. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara ini. Lan tadillu, tidak sesat buat selama-lamanya. Tamasaksum bihima kitaballah wa sunnati wa rasulillah. Hendaklah kamu berpegang teguh kepada keduanya ini, iaitu Al-Quran dan sunnah. Kena berpegang teguh. Teguhnya apa? Kena amalkan dalam kehidupan kita selama mana kita diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala, sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk kembali kepadanya. Tak? Pasal apa? Kita esok semuanya mati. Pasal apa? Mati bukan akhir cerita. Tak. Mati itu permulaan cerita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk mati. Mati itu bukan akhir cerita dalam kehidupan, tapi mati itu permulaan kehidupan. Jadi, sebelum sampai kat situ, inilah kita kat dunia. Cara mana, bagaimana beramal mengikut akan sunnah Rasulullah. Jangan sunnah ikut, kata orang tu, sunnah yang ngarap sakarap dewi, wai. Tu, dia sembah, dia ikut cara dia sendiri. Kan? Jadi, betul ke kita ni, selama mana hidup menyaksikan akan keberadaan Tuhan dan Muhammad? Tanya. Kita sebut kat mulut, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi dari Tuhan yang disembah melainkan Allah. Yang pertama. Kedua, aku naik saksi Muhammad itu bersuruh Allah. Yang kita sebut Tuhan itu sebutan, tapi faham tak? Itu bersoalan, faham tak? Yang kata ngaku, asyhadu alla ilaha illallah, aku naik saksi dari Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tidak ada lain sembahan melainkan kecuali pada Allah semata-mata. Kan? Tapi kadang-kadang kita sembah lain. Maksudnya apa? Kita utamakan lain daripada Allah. Contoh, selama mana hidup, Allah beri kita hidup ni kan. Kita pergi mana? Lebih tempat dunia ke lebih tempatnya Tuhan? Tanya. Saya tanya tuan-tuan. Kita hidup kat dunia lebih ke tempat Tuhan ke lebih tempat kepada dunia semata-mata? Itulah. Kalau kita tak kenal pada diri, kita tak kenal Tuhan. Sebab itu, kalau kita belajar tauhid, man arafa nafsahu arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fadiya nafsihi. Barang siapa yang kenal dirinya, man arafa nafsahu, barang siapa yang kenal pada dirinya, arafa rabbahu, sesungguhnya dia kenal kepada Tuhannya. Wa man arafa rabbahu, barang siapa yang kenal pada Tuhannya, faniya nafsihi, mana fanaklah pada diri kita. Fanak tu maksud apa? Kita serahkan segala-galanya kepada Tuhan. Itu baru betul. Kita tak, ya Allah. Sepanjang hidup diberi umur oleh Allah Ta'ala. Daripada kecil, daripada dewasa, daripada remaja sampai tua. Kan? Tak kenal dengan Tuhan. Tak kenal macam mana? Suruh kita cari Tuhan ke? Tak payah cari. Kenal dengan Tuhan macam mana? Sebab tu jadikan sifat diri orang yang takwa. Bila sebut takwa, tengok depan surah Quran ni. Lepas tu kita pandukan Al-Quran. Kan? Apa disebut? Baik. Suratul Baqarah, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dan seterusnya ayat keempat. Saya ambil yang ringan-ringan ni lah. Senang nak tengok. Kan? Apa disebutkan sifat diri orang yang beriman? Kan? Suruh tengok Quran. Nabi pesan tadi suruh tengok Quran. Kita takkan sat. Jadi Allah kata apa? Zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Untuk siapa? Fi hudal lil muttaqin. Bagi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa tu siapa? Dekat sini tafsiran menyebut takwa itu iaitu orang yang mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu takwa. Jadi
Sifat orang yang takwa macam mana? Allah sebut lagi. Allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib. Beriman kepada yang ghaib. Ghaib ni apa? Tidak boleh dipandang oleh mata. Tapi kita kena meyakini ada peristiwa yang akan berlaku. Betul tak? Yang ghaib. Tuan-tuan nampak tak? Surga? Tak nampak. Neraka nampak tak? Siksa kubur nampak tak? Semua tak nampak. Tapi kita kena meyakini sebagai orang Islam yang sebenar-benarnya kita memandang kehadrat Tuhan. Itu ni janji Tuhan. Ini yang kita kena faham. Kan? Dalam hidup. Kan? Sifat orang yang bertakwa itu, yang takwa kepada Allah adalah mereka yang beriman. Allazina yu'minuna. Beriman. Beriman apa? Dia mesti yakin adanya tu Tuhan. Orang yang beriman itu adalah yakin dengan bil ghaib. Perkara yang ghaib. Bukan itu saja. Wa yuqimunas solah. Dan juga mendirikan sembahyang. Bukan buat sembahyang. Tak. Mendirikan. Dia kena diri. Diri buat sembahyang. Kan? Tapi ada orang duduk sembahyang macam mana? Allah sebut wa yuqimunas solah. Tapi ada orang duduk sembahyang macam mana? Boleh tak boleh? Boleh, kerana keadaan dalam ruksah, dalam kepayahan sebab dia sakit. Kalau tak sakit jangan mengada-ngada nak sembahyang kat kursi. Dia tengok orang pakai kursi, dia pun nak pakai kursi. Kan? Sembahyangnya tak sah. Pasal apa? Orang yang sembahyang kat kursi ni dalam keadaan ruksah, kepayahan. Memang surat doktor menyatakan dia ni tak boleh bangun lama. Kadang bangun lama dia boleh pitam, boleh tombang. Tu dia kena duduk. Tu makna kita faham lah. Jelas faham. Faham tak faham ni? Faham, alhamdulillah. Biasa kalau dah faham ni cepat berhenti lah. Kan? Dah faham? Tak payah cerita kan, dah berhenti. Baik, itu antaranya yang Allah jelaskan pada kita melalui Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sifat orang yang takwa itu wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tengok. Allah sebut dekat sini, kita hidup kat dunia kita cari makan, kita cari rezeki kan. Faham kita? Gitu kan? Mat, kau keluar nak pergi mana? Kerjalah nak pergi makan anak untuk kasih makan anak bini aku. Kan biasa cakap macam tu kan? Betul kan? Itu asbab saja. Kita pergi kerja, kita dapat rezeki yang itu asbab aja bang. Pasal apa? Allah sebut dekat sini wa mimma razaqnahum yunfikun. Yunfikun disebab apa? Dan Allah surah apa? Nafkahkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Siapa yang kasih rezeki? Tu maknanya bila mana kita nak cari rezeki, pandang Tuhan dulu. Apa-apa urusan dengan Tuhan. Bukan tempat kerja. Kita tak tinggal Tuhan, pergi tempat kerja pergi. Masjid tak pergi. Macam mana? Kita ni hamba kepada Tuhan. Kita ni kekasih pada Muhammad ke? Kalau sifat amalan kita tak berbetulan dengan apa yang Allah sebut. Ini yang nak kena betulkan. Sebab itu, kalau saya salah cakap, beritahu Ustaz cakap salah, tak betul. Mana kita mesti kena kerja, tak kerja mana boleh nak cari makan. Contoh. Kan, kalau nak kuatkan hujan tadi kan. Itu antaranya kita ni tuan-tuan. Hidup jadikan sifat memandang keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Kan? Melalui nurnya kekasihnya Muhammad. Kan? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, nak cerita bab Tuhan ni, tentang supaya kita tak sesat, tuan-tuan, sebab itu, kita ini sebagai hamba Tuhan, percayalah dan yakinlah kita kembali kepada Al-Qur'an. Baik, kalau kata Al-Quran, faham ke kita dengan Al-Quran? Al-Quran ni Al-Lughatul Arabiyah. Kita ni lidah Melayu. Kita ni lidah Jawa. Kita ni lidah Banjar. Kita ni lidah apa?
Bangla. Ada Bangla. Kan? Al-Quran yang kita baca, apa bangsa sekalipun, mesti rujuk kepada Al-Lughatul Arabiyah. Lughatul Arabiyah. Baik, kalau kita tak belajar, kalau kita tak tahu, tak duduk ngaji, faham ke? Memang tak faham ke? Sampai mati tak faham. Habis tak nak belajar? Sebab itu, hidup ni sibuk macam mana sekalipun, hidup kita ni jahat ke baik macam mana sekalipun, sembahyang jangan tinggal. Kerana sembahyang itu merupakan kebahagiaan, kerahmatan, keredaan, rezeki yang kita dapat daripada Tuhan. Sebab itu, walau macam mana sekalipun sibuk, jangan lupa ingat kepada Tuhan. Jangan tak sembahyang. Pesan ke anak cucu kita ni kan. Sebab itu penting bang. Doa ni kena penting. Mak bapak kena faham. Mak bapak kena doa hari-hari. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, jadikanlah kami orang yang sembahyang. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, termasuklah anak cucu keturunan aku. Wa min dzurriyyati. Itu penting. Sebab itu tuan-tuan, kita ni apa jua pun perjalanan kepada memandang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita tadi. Baik, kembali kepada Al-Quran. Apa yang Allah sebut dalam suratul Ahzab juzuk 21 ayat 21. Tulis, yang balik boleh tengok kat rumah. Kan? Yang kena faham, bukan hanya sekadar faham, tetapi kena ambil tahu. Bukan nak tahu aja, tapi nak kena amal tu penting. Yang sekarang ramai orang pandai, ramai orang tahu, tapi tak yakin. Ya ke? Kalau pergi masjid tu rezekinya banyak ke? Ya ke? Pergi nak pergi surau esok dapat rezeki banyak ke? Kan? Seolah-olah dia mempertikai akan ketentuan Tuhan. Jadi jangan sampai macam tu. Sedangkan Allah sebut ayat 21 dari suratul Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagimu. Nampak? Jadi seri teladan kita ada pada Rasulullah. Sebab itu dalam arti kata, sifat orang yang kasihnya kepada Tuhan, Allah kasih kepadanya. Sebab itu, apa yang hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, man sholla sholatal khamsa ma'al jama'ah wa jalasa khalqatil ilmi a'tullah sittata asya'ah. Nabi sebut, man sholla sholatal khamsa ma'al jama'ah. Barang siapa yang menjaga akan sembahyang 5 waktunya berjamaah. Pertama. Kedua, wajalasa khalqatil ilmi, dan duduk dalam majlis ilmu. Ya, majlis ilmu tak tu kadang ada surau ngadakan lepas maghrib, ada ngadakan lepas subuh, ada ngadakan kadang waktu duha, kuliah duha. Ada kan? Tu. Ni perkara yang Nabi sebut supaya ada dalam amalan hidup kita. Tu kena tanya bang. Kita kena tanya diri kita masing-masing. Ya Allah, selama ni aku hidup, ya Allah, aku jauh dengan Engkau, ya Allah. Kadang-kadang aku tak sempat pergi surau, ya Allah. Aku asyik sibuk kerja dunia aja, ya Allah. Ya Allah, Kau bimbinglah hati aku, ya Allah. Kau bimbinglah hati aku untuk aku dekat dengan Kau, ya Allah. Minta. Kita kena minta kat Tuhan. Supaya hidup kita bahagia, senang dunia dan akhirat. Bukan hanya senang kat dunia, bahkan esok senangnya kita ke akhirat.
Jangan cakap, wah, Ustaz, tengok orang bahasa asing tu kaya raya bandingkan dengan orang Islam. Kaya dia lagi, rumah dia besar. Memanglah Allah dah bagi kebahagiaan dia memang kat dunia. Orang kafir ni kebahagiaan Allah bagi kafir, jangan pelik. Tapi esok di balik akhirat, kau duduklah buat selama-lamanya dalam neraka. Bu, nak duduk dalam neraka? Hah? Agak-agak kalau nak duduk kan, kalau boleh tahan, tangan ni celur kat apa ni dekat dapur gas. Kalau tak melepuh, okeylah tu. Boleh masuk neraka. Allahu Akbar kan. Ini kadang-kadang kita, ya Allah. Baik tuan-tuan. Jadi dalam perkata tadi, Allah sebut bahawa sesungguhnya Muhammad itu sebagai suri teladan yang baik bagimu. Makna kita ni wajib mengimani akan Muhammad. Pasal apa? Dalam rukun iman, percaya Allah, lagi percaya malaikat, lagi percaya kitab, lagi percaya Rasul. Ini Rasul kita nak percaya. Jangan percaya je tapi tak beramal. Belum beriman. Lepas Rasul, hari kiamat. Ya betul. Lepas hari kiamat, qada dan qadar. Qada qadar faham tak? Kerana nak belajar tauhid qada qadar pun kita tak faham. Pasal apa? Qada dengan ketentuan yang Allah telah bagi kat kita dalam hidup. Kau rajin macam mana, kerja macam mana, tak kaya-kaya. Itulah keadaan kau. Kena redha. Itu yang kadang kalau tak faham, aduh, aku dah sembahyang, aku dah zikir, tapi aku tak kaya-kaya lah. Kan? Bukan itu maksud kehidupan. Kan? Jadinya tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ini kita berpandukan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila nak kembali kepada Muhammad ni Allah sebut liman kana yarjullah. Nampak? Allah beritahu bahawa sesungguhnya iaitu teladan yang baik bagi Muhammad. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Liman kana yarjullah. Orang yang mengharapkan rahmat Tuhan. Baik, saya nak tanya orang lelaki. Rahmat Tuhan ada kat mana? Rahmatnya Tuhan Allah nak bagi kita kat mana? Di mana tempat diazankan. Itu di situlah rahmatnya Tuhan. Kan? Jadi kalau Allah sebut pada kita sifat orang yang beriman itu yang mengikut contoh kepada Rasulullah, dia mesti liman kana yarjullah. Maknanya apa? Dia orang yang sentiasa mencari yang maha pemurah dan maha penyayang. Itulah sifatnya Tuhan. Kalau kita belajar tahu, itu sifatnya Tuhan. Kita dapat kasih, dapat sayang antara manusia sama manusia kerana Allah cempak kasih sayang pada kita. Kalau Allah tak cempak, berapa umur tu kau? 20. 23. 2 tahun lagi kau kahwin. Dah kahwin belum? Dah kahwin? 30 umur kau? Ingat aku 23 tadi. 30 punya. Kan? Anak berapa? Belum ada. InsyaAllah dengan aku sebut ini, aku doakan kita ramai adik ni firasat aku tinggi. Sebab tu aku pandang kau ni, aku sebut mudah-mudahan Allah dengar tahu apa yang aku cakap dan mudah-mudahan Allah kurniakan zuriat untuk kau dan kita doakan sama-sama amin ya rabbal alamin. Kita orang lelaki sebab itu kena mengharap kepada Tuhan. Selama mana kita hidup, kita diuji. Kadang-kadang suami tengok isteri nyampah, isteri tengok suami nyampah, betul? Bu, nyampah tak tengok suami? Bohong kah? Kata tak nyampah tengok suami. Aku kenalah. Masa anak pertama. Aku mula kahwin dulu, ya Allah. Bini aku tengok aku. Apa bang ni? Tengok je. Pembawa mengandung tu lah tu. Tiap malam. Kan?
kasih bang. Untuk mencontohi Rasulullah, pada dirinya adalah orang yang rahmatnya. Jadi rahmat Allah Ta'ala ini dia takkan turun kat rumah, melainkan rumah dia amalkan sunnah. Turun rahmat. Ya tak? Pasal apa? Rumah yang dapat rahmat daripada Allah, Allah butakan tau. Allah butakan. Ingat Allah butakan. Ni nak hujung cakap ni. Akan cerita ayat tu dekat surah Tuha. Baik. Dalam perjalanan hidup kita ni, kita kena merasai sifat diri kita sebagai hamba kepada Tuhan. Jadi, bila mana kita merasai sifat kita ni hamba kepada Tuhan, jadi sifat hamba tadi untuk raih kasih sayangnya rahmatnya Tuhan, maka jadi orang yang yarjullah. Orang yang sentiasa mengharap akan rahmatnya Allah. Maknanya rahmat Allah, kita jangan lepaskan peluang. Kalau surau kita ada buat majlis ilmu, itu ada rahmat Allah. Rebut peluang tersebut. Datang ramai-ramai. Kan? Ini kan? Minggu depan, bulan depan, aku ceramah kat sini. Aku tengok esok nak lebih ramai daripada ini. Kalau kurang juga memang tak faham lah. Sebab itu kita kena nyatakan pendirian kita adakah kulal ahadun ilal jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan amalannya. Riwayat At-Tirmizi. Ingat? Nabi sebut layat hula. Lan tu maksud apa? Tidak layat hula ahadun ilal jannah. Tidak ada seorang pun yang masuk surga bi amalihi dengan kepadanya. Anugerah rahmat daripada Allah kepada orang yang diberi rahmat. Tapi kalau hidup kat dunia tak ambil cari bab keimanan, minta kat Tuhan melalui Muhammad, bersandar dengan ya Allah, jadikan asbab ya, campaklah kasih sayang aku dengan kasihmu Muhammad ya Allah. Macam tu, bersandar denganmu Muhammad. Sebab itu dalam arti kata tadi Allah menyebutkan sifat orang yang dapat macam nak pergi akhirat tadi. Nak pergi akhirat tadi. Nak sanggup mati. Nak pergi akhirat mati dulu. Masuk barzah baru pergi akhirat. Macam nak mati. Aku tak matilah Tuhan, nantilah dulu. Kesiankan aku tinggalkan suami aku. Terkunting-kunting seorang. Macam. Kalau isteri mati, suami macam mana? Biarkan dia. Pesan kat dia, bang, esok kalau aku dah tak ada, cari lagi bang. Itu. Tak gitu. La ilaha illallah, kenapa lah? Jangan sampai mati. Sekarang ni kau berasi pun tak apa. Macam, suami. Nak tak nak? Aku dah beri peluang ni. Aku cerita dulu, mungkin tuan-tuan takut nak cakap. Malam ni aku cakap. Dengan balik kan boleh dunia. Macam, yang tak tidak cakap yang setuju tak? Ini contoh je aku cakap. Kau nak ikut tak ikut kau punya pasal. Ke situ pula begini kan. Baik. Dalam erti kata kita hidup mencari keramat Tuhan, percaya kepada hari akhirat. Kerana akhirat itulah tempat kita kembali. Rumah kita yang sebenar-benarnya. Rumah yang ada kat dunia ni kan sementara waktu.
Walaupun kita kerja dunia menghempas pula, nak beli rumah, nak buat rumah, beribu-ribu rumah ni. Rumah sekarang berapa? Rumah kampung okeylah. Kan? 780 ribu bulan. Kalau duduk bandar, dapat harga tu. 300 ribu kan? Itu kita sanggup buat urusan dunia. Kan? Nak rumah tak besar mana pun. Kan? Sanggup bayar bulan-bulan. Kan? Sanggup bekerja mengepah pula suami isteri kerana dunia kan. Tapi mengapa sebagian hidup yang sebenar-benarnya untuk kembali pada Tuhan, rumah yang Allah nak janjikan, tak kita bina sungguh-sungguh? Tanya. Orang perempuan kena ingatkan suami. Betul? Jangan ingatkan nak pergi malam pasal lambat aje. Tahu? Ingat suami, bang. Hari ni apa ni? Sungai Abung. Dekat sini biasa dekat mana? Selasa. Ini hari apa? Lagi 2 hari. Tengok tu. Ini Sabtu. Sini lagi 2 hari. Selasa. Kan main lagi. Kalau dia mula pukul petang sampai malam kan. Ngajak suami, ngajak isteri kami. Bang. Jangan buat-buat. Dan 6.45 petang. Maghrib pukul 6.58. Oh Allah. Suami ni, yelah suami, mana yang tak sayang bini? Suami, isteri cakap suara tinggi. Bang, saya. Oh mati, janganlah cakap suami macam tu. Ramainya janda pasal apa? Pasal suami mati dulu. Kebanyakan kan ni? Itu sebabnya pasal apa mati. Asyik dibentak aja. Makan salah, tak makan salah kan. Tak pergi salah, pergi salah. Ya, semua salah. Dah bang, ni dah buat makan ni. Makan je. Jangan tak makan pula. Buat. Nak suruh makan. Karallaha kasira. Dengan memperbanyakkan ingat kepada Tuhan. Kita ni ingat kepada Tuhan. Atau ingat ataupun kita buat lupa kat Tuhan. Kita ni biasanya ingat kat Tuhan ke buat lupa kat Tuhan? Tu yang masalah tu. Pasal apa kadang-kadang panggil telinga tercapang besar tapi tak dengar-dengar. Mana tanya kita ni setiap waktu diingat melalui muazzin. Muazzin tu azan bukan sebab dia panggil kita. Hakikat yang memanggil adalah Tuhan. Muazzin tu sebab aja. Nak beritahu dah masuk waktu suruh sembahyang. Yang hakikat manggil adalah Tuhan. Jadi kita ni Nabi SAW menyatakan tentang amal ibadah yang dilaksanakannya. Kerana sahabat bertanya. Sahabat Rasulullah tanya. Sahabat Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fi baitihi wa salati fil masjid." Apa yang disebut oleh solat di rumah daripada solat di masjid, kecuali illa an takuna solatan maktubah, kecuali solat itu solat fardu. Maksudnya apa? Solat fardu buat kat masjid, solat sunat buat kat rumah. Kita terbalik. Dua-dua tak buat, sunat tak buat, fardu tak buat dekat masjid, buat kat rumah. Betul ke? Habis yang tak betul tu yang kita buat, macam mana? Itu mak cakap lah. Aku dah cakap gitu, kau sawab. Faham tak faham? Faham? Dah habislah dah faham semua. Tutup je lah. Dah pukul berapa. Itulah nasi. Haji Azilah masak lama tu. Dia sampai maghrib habis dia kan. Dah makan belum? Ji, dah makan belum makan. Ni kena cepat ni. Pukul apa nak berhenti Ji? Aku pasal belum makan kesian juga ni kan. Kang aku cakap aja Kang. Semua terbelat tengok aku. Ustaz ni tak faham-faham. Baju bang. Baju yang disuka pakai kan. Baju macam aku ni merah sama kan ni. Ramai pakai merah ni. Kusukkan baju bang, ni baju aura bang. Aura abang sembahyang. Aduh bang, macam Nabi bang. Cakap macam tu, pujilah suami.
Betul kan bang? Ada macam tu? Ada macam tu bang? Aku tanya, ada suami macam tu? Isteri macam tu ada? Alhamdulillah, kan? Nak tanya lagi, ada satu Nabi ni sifatnya, dia kasih kepada isteri dia. Dan isteri ni kasih sangat kepada Nabi. Kan? Macam mana Nabi punya sifat, sebelum Nabi sampai ke pintu rumah ni, Aisyah kan yang muda sikit kan? Dia amat kasih dengan Rasulullah ni, hingga kan kasih dia dicemburi oleh Fatimah. Okay. Apa dia buat? Kan? Aisyah ni, Rasulullah suruh sampai rumah, sampai beranda rumah, dia sediakan 3 perkara. Dia sediakan 3 perkara untuk suami dia. Pertama apa? Bu, tahu tak? Ini contoh. Nak buat contoh pada suami nanti. Apa dia yang 3 tu? Pertama, sediakan rotan. Ada sedia rotan. Kan? Bila sampai Rasulullah, Assalamualaikum ya Habib. Kan? Dia sampai Wahai Rasulullah. Kan? Seandainya aku hari kan, tidak sempurna atas pandanganmu, sehingga sebenarnya aku ni silap, kau pukullah aku. Rasulullah cakap apa? Kan? Dia merapikan rumah. Allah cantik. Kan? Kita macam mana kita ni? Isteri sekarang macam mana? Cantikkan rumah macam mana? Alhamdulillah bersih. Ini kadang-kadang, ya Allah. Kuali tu tergulit lagi dekat singki. Yang pagi tadi tu. Balik tak betul. La ilaha illallah. Kan? Ini kalau 3 berdua okey lah. Kalau dah nak ramai macam aku ni 9 orang. Tak tergulit sana sekali. Tak seluruh betul. Jadi dia minum. Aisyah minum tau. Tapi dia minum tak habis. Dia tak habis tu. Nabi punya suka kan. Dia tengok mana gelas. Aisyah, bila Nabi minum kat bibir, Aisyah kata, ya seronok ni kalau dapat macam tu dia juga kan. Kan? Suami, isteri kadang-kadang macam tu lah. Kan? Kena macam tu lah. Ini tak. Asal nak minum, tadi betul-betul dia tak jawab. Sekarang semua satu. Ada yang 2. Kalau yang 2 aku tak niat. Ada. Semua satu. Ajazilah pun satu kan. Termasuklah aku pun satu ke. Kerana Allah sebut, fa in hibtum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu tak mampu adil, fa in hibtum alla ta'dilu. Allah beritahu kalau kamu tak adil, tak mampu nak menyerahkan 2 atau 3 atau 4, fawahidah, satu jadilah. Fawahidah, mana ke satu. Maka sampai ini ada suami-suami ni dapat satu. Pasal tak yakin kat Tuhan. Kan? Yalah. Ini bagian masing-masing. Kalau satu, Allah katakan itu yang terbaiknya. Fawahidah. Jadi Nabi pesan kat kita dalam perjalanan hidup kita ni adalah untuk meraih kasih sayang Tuhan. Pertama. Jadi saya nak bawa cerita bagaimana sifat kasihnya sahabat kepada Rasulullah. Macam mana? Kisah sahabat mengasihi Rasulullah SAW. Jadi kisah ini untuk kita jadi iktibar dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kisah ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Seorang sahabat yang bernama Sauban. Sauban ni sahabat Nabi yang sentiasa bersama Nabi di mana saja Nabi berada. Ini kasih zaman Rasulullah kan. Jadi selalu berdamping dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka pada suatu malam beliau tidak dapat tidur. Tengok orang kalau dah kasih ni kan, dia terkenang kekasihnya. Macam kita kan, mula-mula bermadu kasih dulu, mula-mula jumpa cinta, dapat tidur tak? Tidur je terbayang, Bang Mat tengah buat apa tu ya. Dia nampak aku tak? Kan nampak macam tu kan. Walaupun pandangan kekasih tak ada depan mata, tapi bayangan tu, aduh macam tu sekali. Macam boleh macam tu dengan Muhammad? Tak ada can. Jadi Nabi SAW ni yang nama Sauban ni tuan-tuan, satu malam tak boleh tidur.
disebabkan mengenangkan beliau terhalang daripada terus-menerus bersama Nabi. Dia nak bersama Nabi memang terhalang. Siang bolehlah, malam tak usah berpisah. Kan? Ketika dunia aku terpaksa berpisah dengan Rasulullah SAW, khususnya pada waktu malam, dia berpisah dengan Nabi. Maka bagaimana esok di akhirat kelak. Tengok, Sauban memandang bukan hanya dunia, tapi esok dekat akhirat kelak, aku bersama Nabi tak? Jadi kalau kita fikir pada kita mengaku sebagai hamba Tuhan, kita mengaku sebagai umat Muhammad, esok dekat akhirat esok, agak-agak sama tak kita dengan Nabi? Itu kena tanya. Kita boleh bersama Nabi dengan syarat. Nanti saya beritahu. Kan? Jadinya Sauban ni berbisik dalam hati, menyatakan, kalau aku kat surga, Rasulullah tentu berada di tingkat yang paling atas, kan? Tingkat yang paling istimewa. Dan jika aku di neraka, sudah tentu tidak langsung bertemu dengan Nabi. Tengok bayangan Sauban ni, esok kalau aku kat surga, belum tentu aku dapat dengan Nabi. Pasal Nabi lebih istimewa. Surga ni, aku ni belum tentu. Kalau aku dalam neraka, Allah, maka aku jauh pisah lagi dengan Nabi. Kerana mengingatkan hal yang demikian, maka menyebabkan Sauban tidak dapat tidur sepanjang malam. Tengok, ingat pada Rasulullah saja tak boleh tidur. Kan? Kita ni macam mana ingat dengan Rasulullah dalam perjalanan hidup kita? Selama mana kita hidup, kita ingat dengan Tuhan, ingat dengan Rasulullah macam mana? Pasal apa? Nabi sebut, barang siapa yang menghidupkan akan sunnah aku, maka pada sifat dirinya itu dia ada kasih, sayang. Dan barang siapa yang ada kasih dan sayang pada aku, kana ma'ya fil jannah, sesungguhnya dia esok bersama aku dalam surga. Ini janji Nabi. Sebab itulah, bila mana Sauban mengatakan hal yang demikian, tak boleh tidur, maka pada keesokan paginya dia sembahyang subuh bersama dengan Rasulullah. Sembahyang subuh dengan Rasulullah. Maka seperti mana biasa baginda SAW, dia lepas sembahyang dia akan menghadap kepada sahabat. Dia tengok belakang, dia tengok, Sauban tu kenapa tu matanya kok merah dia. Maka Sauban dipanggil Rasulullah, wahai Sauban, ta'al, datanglah kepada aku. Kan? Ditanya kepada Sauban, wahai Sauban, aku pandang pada engkau ni kan, kenapa dua mata biji matamu kemerah-merahan? Maka dia panggil, kenapa? Adakah kau sakit wahai Sauban? Bertanya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Kenapa kedua-dua dengan mata engkau merah? Maka dijawab oleh Sauban, menceritakan apa yang berlaku pada malam tadi. Wahai Rasulullah, ketika malam tadi, masa malam aku tekankan kau wahai Rasulullah. Aku membayangkan hidup aku ni bersama kau setiap hari. Malah aku berpisah dengan kau. Yang aku rasa, aku takut esok dekat akhirat aku tak bersama dengan kau wahai Rasulullah. Aku tak bersama kau dengan surga, dekat kau dengan surga wahai Rasulullah. Maka Nabi Rasulullah SAW terdiam seketika. Terdiam seketika. Kerana apa? Sesungguhnya jawapan yang tak pasti itu nak beri jawapan pada Sauban, Nabi pun tak berani nak jawab. Pasal apa? Surga itu milik Tuhan, bukan milik Nabi. Kan? Maka pada saat ketika turunlah ayat Allah SWT dalam suratul An-Nisa ayat 69. Allah turun ayat apa nama tadi? Diturunkan ayat Al-Quran melalui Muhammad. Allah kata apa pada Muhammad? Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa sunna ulaika rafiqa. Inilah antara ayat yang menjelaskan kepada kita supaya sifat kasih kita tadi seperti mana Sauban menyebutkan, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, wa may yuti'illaha war rasul, kena taat Allah pertama, lepas tu taat Rasul. Jadi nak taat kepada Allah tu, tengok perjalanan hidup kita ni, ada tak amalan tersebut dalam hidup kita? Taat Allah. Taat Allah macam mana? Melaksanakan segala titah perintahnya mengikut sunnah Rasulullah. Ini
kita berazam, kita munajat dengan Tuhan kan, supaya hidup kita ini sentiasa memandang kepada Allah dan juga Muhammad Rasulullah SAW. Kerana disebutkan, Allah menyebutkan, maka mereka itu akan disamakan dengan orang-orang yang dikurniakan nikmat. Lepas itu sebut faulaika. Siapa dia tu? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ma'allazi an'amallahu alaihim, iaitu orang yang dikurniakan nikmat. Kita hidup ni bahagia, kita hidup ni senang, kita hidup saat Allah yang kurniakan nikmat kat kita. Betul? Kita tak minta pun Allah kasih. Aisyah tu, ibu, masa tidur malam minta tak? Ya Allah, besok pagi kasih aku nyawa, aku nak hidup balik. Ada cakap? Ada pernah minta tak? Ha? Kita malam tidur, kadang tak sempat nak baca, sunnah pun hilang. Patut baca Allahumma bismika ahya wa amut. Kan gitu kan nak tidur kan? Kita baca, nak sadar malam ni, nak cari rahim Tuhan, dia baca suratul Ikhlas 3 kali, Qul Falaq, Qul Nas, ayat kursi. Lepas tu baca bismillah 21 kali. Betul? Lepas tu minta maaf seluruh orang mukmin yang ada kat dunia ni. Baca tak tu? Apa dia? Minta maaf dekat orang mukmin semua yang hidup kat, terutama yang dekat ni Simpang Jeram. Inilah engkau selalu kata orang tu, kau tahu Mina, mak haji tu rajin pergi masjid tapi mulut ya Allah bercecet macam murai. Ini contoh, bukan sinilah tempat lain. Tapi kalau kadang-kadang super ke sama je. La ilaha illallah. Rajin ibadah, rajin ngaji zikir, tapi ya Allah, kita kena minta dengan orang Islam kita ni kan, terutama orang kampung kita ni. Baca apa? Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum al amat birahmatika. Itu yang baca. Allah ampunkan dosa kita. Esok Allah, orang tu tak tuntut dosa kita. Engkau dulu kata, kan aku dah minta maaf setiap malam. Habis, lepas. Ni tak minta maaf, itu yang jadi muflis. Oh, kau dulu hidup, kau rajin sembahyang, kau rajin duduk majlismu, tapi kau, mulut kau ngata je. Orang yang kita kata itu, orang yang kita umpat itu, dia akan mengambil, bukan akan, dia akan ambil kebajikan baik kita. Dia ambil yang baik, yang tak baik tu, dosa dia ditimpa kat kita. Macam. Sebab itu jangan rasa kita dah sembahyang kita baik, belum tentu. Jangan rasa kita ni dah sembahyang kita masuk syurga, belum tentu. Sebab itu Allah SWT menyatakan pada kita, sifat kita tadi memandang kepada Allah dan juga Rasul, maka dikurniakan nikmat oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang terdiri daripada siapa? Minan nabiyyin. Tengok, kita akan bersama dengan Nabi wasyuhada. Wasyuhada apa? Orang yang berjalan, orang yang berjalan agama. Wassolihin, orang yang beriman kepada Allah. Wa sunna ulaika rafiqa, dan betapa eloknya mereka menjadi teman rakan mereka dan orang-orang yang taat. Jadi tuan-tuan, dalam perjalanan hidup kita ini, maka kita jadikanlah sifat untuk memandang kehadrat Tuhan, supaya kita dalam kasih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan amal ibadah ni tuan-tuan, kan, kena jadikan sifat yang benar-benar khusyuk memandang Tuhan. Betul? Nampak Tuhan? Dia kata nak mandang Tuhan, nampak Tuhan? Mandang kita taklah pandang macam manusia, nampak Tuhan. Hakikatnya Allah pandang kita. Sebab itu dalam ibadah kita kena ada sifat menghayati tu. Itu penting. Kerana Allah sebut a'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Beribadahlah kepada Allah seolah-olah anda melihatnya, melihat Tuhan, seolah melihat Tuhan. Kita baca tu seolah melihat dia. Tapi ka'annaka tarahu, sesungguhnya fa illam takun tara, sesungguhnya kamu takkan nampak Tuhan.
Kan? Bahawasanya kamu tidak akan nampak, tak akan nampak pun. Fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat akan kamu. Fa in yaraka. Jadi dalam arti kata, dalam perjalanan hidup kita ni, maka jadikanlah sifat cinta dan kasih sayang amalan kita mengikut Rasulullah. Tak? Itu penting. Pasal apa? Amalan tersebut menjamin kita ni masuk surga Allah Ta'ala kerana kasihnya Allah kepada kita. Betul tak? Allah suruh kita sembahyang, Allah tak sembahyang. Allah suruh kata kita ni sedekah, kita sedekah, Allah tak sedekah. Allah kata kita suruh pergi haji, kita pergi haji, Allah tak pergi haji. Tapi Allah suruh kita berselawat kepada Rasulullah, Allah selawat kepada Rasulullah. Itu kemuliaan Nabi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli. Sebab itu tuan-tuan, bila mana kasihnya kepada Rasulullah, Allah sendiri berselawat kepada Rasulullah. Bahkan bukan Allah saja, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kan? Innallaha wa malaikatahu yusallu 'alan nabi. Jadi kalau Allah berselawat dan para malaikat berselawat kepada Nabi, kita ni siapa? Bahkan kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang sebaik-baiknya selawat. Sebab itu antara sifat diri kita untuk memandang kehadrat Tuhan dan juga kasih mencairkan Rasulullah, setiap individu orang Islam sama ada lelaki ataupun perempuan wajib beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita wajib mencintai baginda sesudah mencintai Allah lebih daripada mencintai ibu bapa dan keluarga sendiri. Itu. Kita ni tengok dalam hidup, cinta bini ke, cinta suami ke, cinta anak ke, cinta Allah ke, cinta Nabi yang menjadi keutamaan? Cinta Allah, iya ke? Habis anak bini tak pergi, bini suami, anak lelaki tak pergi masjid, buat tak tahu ke? Cinta Allah ke? Kerana apa? Saya katakan hakan, selama ini kita tengok masjid surau, mana dok muda? Mana anak-anak kita? Kalau kata cinta Allah, yang datang ni semua, yang dah kata orang Jawa pikun ni, berlaku goyang-goyang sering teko. Yang datang surau ni, yang datang dah goyang tau. Datang dah goyang pakai tu kan. Tu nasabah dapat datang. Yang muda, dia tanya, muda, mana lelaki? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, mana? Betul ke cinta dan kasih sayang kepada Allah dan juga Muhammad? Inilah yang kita kena kempen. Kena kempen tahu, ni gendang dah mula bunyi ni dah, kena kempen. Ni yang pak kempen pun ada cerita juga, ada dosa, ada pahala, pilih betul-betul. Ni kalau aku cerita lagi kan, memang sampai pukul semalam je kan, sejuk nasi kat periuk tu kan. Saya selit juga ni tentang bab. Saya ambil sikit. Berapa lagi? Dah 10 minit kan? Kerja penuh. Sempat tak sempat ni. Baik. Jadi tuan-tuan, saya ambil pendekatan cinta pada Rasulullah menjadi keutamaan. Maknanya kita kena cinta antara sayangnya kita ni. Bagaimana cara untuk menzahirkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Antara ialah dengan membanyakkan selawat atas diri baginda Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya sekalian. Sebab itu penting dalam majlis-majlis ilmu, dalam majlis-majlis halakah,
ingat kepada ilmu ni kan. Kan selalu ustaz kan cakap ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi silahumul Fatihah. Kan gitu kan? Kerana memuliakan Nabi dan juga ahli keluarga. Tapi kalau kita tak datang, tak baca pun. Itu pentingnya. Itu antaranya. Dan jadikanlah akhlak baginda, jadikan idola, ikutan utama bagi diri kita dan anak-anak kita. Jadikan kenal dengan Nabi, kasih dengan Nabi, cinta akan keluarga Nabi. Kita ini ya Allah, anak kita kenal siapa? Anak kita kenal siapa? Ni Lofa, kenal ke Lofa? La ilaha illallah. Kau kenal juga. Bukan itu aja. Kita running Korea punya program Running Man. La ilaha illallah. Ni lagi kan kita ni lagi. Nyanyi pun nyanyi Korea. Aku pun tak tahu faham apa lah kena. Anak kita ni bang, bukan tuan-tuan. Kalau Haji nyanyi Korea, tepuk dahi aku. Kan? Sebab itu jadikan sifat anak kita cinta kepada Rasulullah. Banyak lagi lah. Dan untuk akhirnya, yang penting dengan berpegang teguh dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi, yang ini mentaati titah perintah Tuhan dan mengikut sunnah Rasulullah SAW, serta jejak perjuangan Rasulullah dan menyebarkan serta meningkatkan syiar Islam. Itu tugas kita. Jadi itu antara tuan-tuan dalam perjalanan hidup, tanggungjawab kita ini adalah untuk meneruskan adalah dakwah Rasulullah SAW dalam hidup kita. Bila mana orang Islam menyatakan sifat melaksanakan titah perintah Tuhan dan juga melaksanakan agar Rasulullah SAW, maka kita akan jadi orang yang benar-benar meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kan ada juga orang Islam ni, bila mana dia nanti matinya kan, tak masuk surga. Tu kan, tak masuk surga. Kenapa? Tu maknanya dalam erti kata tadi, kita ini jangan sampai tergolong dengan di kalangan golongan orang yang tak masuk surga. Allah sebut apa? Wa ma hum bigharijina minan nar. Mereka itu dimasukkan dalam neraka tak keluar-keluar. Enak ke macam tu? Pak Haji, kita dah beramal kat dunia ni, ya kan? Tapi Allah ada sebut dalam Al-Quran, dalam suratul Baqarah ayat juzuk yang kedua ayat 167 dengan 66. Kan? Saya baca mantan je lah. Dah tinggal berapa minit? 5 minit lagi dah. Pasal saya kena cerita. Kalau saya tak cerita, tuan-tuan akan dakwa saya surga akhirat. Pasal apa? Baik, saya baca mantan dia. Ayat 166. Istabarra allazina tabi'u minal ladzina tabau waraul azab wa taqata bihimul asbab. Ayat 27. Wa qala allazina tabau law anna lana karrah fatabarra'u minhum kama tabarra'u minna wa kadzalika yurihumullahu a'malahum asaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Tengok. Ayat 166, ketika kedua ketua-ketua yang diikuti meninggalkan orang-orang yang mengikutinya, mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Maksudnya apa? Faham tak maksud ayat ni? Kita milih ketua. Faham tak ni? Kan dah bubar, tak faham lagi aku cakap ni. Faham tak ni? Allah terangkan dalam Quran tahu. Jangan main-main. Pilih ketua ni. Kan? Pasal dia sebut yang tadi, iaitu ketika ketua-ketua yang diikutinya meninggalkan orang-orang yang mengikutinya. Pasal apa? Ketua ni yang kita pilih, esok dia tinggalkan kita kat akhirat tahu. Orang ketua ni cakap dekat Tuhan, ya Allah, aku ni masuk neraka kerana kesalahan aku. Kan? Tapi yang ikut belakang ni kenapa dia sokong aku? Faham tak ni?
Pasal apa? Pasal pada ketika itu dia dah nampak, ya Allah, rupa dia ni dulu pembohong. Dulu dia ni pendusta. Aku percaya kat dia. Ni contoh. Aku tak sebut mana-mana tau. Kena faham tu lah. Ni ayat Quran sebut. Allah kata lagi apa? Ayat 167. Wa qala allazi, dan orang-orang yang mengikuti itu berkata, orang yang pangkah. Senang cakap yang pangkah lah. Nak faham kan? Yang salah tadi tu, sekiranya kami diberi kesempatan kembali ke dunia. Tengok, orang dah menyesal nak balik. Kalau aku diberi kesempatan balik kat dunia, dia jaga apa? Tentu kami tidak akan mengikuti mereka. Tentu aku tak nak ikut dia. Sebagaimana mereka meninggalkan kami. Sebagaimana meninggalkan, sebagaimana orang ketua-ketua yang kita biasa dia meninggalkan kita, dia mengkhianati kita. Oh, kau dulu kat sana bukan main, kau pujuk aku, suruh gini kan? Allahu Akbar. Dekat akhirat dia melepaskan diri tau. Ya Allah, aku ni masuk neraka bukan apa dengan kesalahan aku. Yang dia orang ni kenapa nak salahkan aku? Jadi dalam hal yang demikian, maka berkatalah mereka, sebagaimana mereka meninggalkan kami, demikianlah Allah menunjukkan kepada mereka segala perbuatan yang mereka lakukan menjadi penyesalan bagi mereka. Bukan apa? Mereka disebutkan mereka tidak akan keluar daripada api neraka. Allah. Jadi tuan-tuan, dalam arti kata, perjalanan hidup kita ni memandang kepada kehadrat Tuhan. Kita semoga perjalanan amal ibadah kita ni kan, pasal apa? Kita nak pilih pemimpin ni pun sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nak cerita supaya pimpin macam mana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, macam mana Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nak cerita ni banyak lagi dia kepimpinan ni kan. Tapi al-maklumlah kita ni situasi berita semasa kita ni, kita kena faham, minta kat petunjuk Tuhan. Kan? Jangan kita ni membabi buta. Kan? Esok membabi buta, kau masuklah neraka. Jadi untuk akhirnya yang aku tak sempat nak cerita ni, ayat surah Taha ayat 124 yang berhubung kait mana manusia ini yang tidak mengikut akan peringatan Tuhan akan dihumban masuk neraka dalam keadaan buta. Tak apa, next time masa kuliah. Ni dah pukul 9 malam. Dah cantik lu. Pukul 9 malam. Aku tak boleh cerita sampai pukul 10. Jadi sekadar dulu yang dapat saya kongsikan kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan, termasuk terutama dari saya yang bercakap, mudah-mudahan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita zahirkan ini, cinta dan kasih sayang kepada Rasulullah menjadi dalam sifat diri kita. Sentiasalah kita ni melakukan amal ibadah mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Kita ni tak mampu pasal kita ni bodoh, kita ni lemah, kita ni miskin, kita ni hina. Maka mintalah kepada Tuhan. Kan? Kalau kita sedar diri kita sebagai hamba, minta kepada Tuhan, Allah tolong kita dengan kerahimannya, kerahmatannya, kasih sayang. Itu yang menjadi utamaan. Jadi saya rasa segadan dulu yang dapat saya kongsikan. Kita kena tanam sifat diri kita ni sentiasa nak duduk dalam majlis ilmu. Kita pesan pada diri kita, kita pesan pada ahli keluarga kita pesan pada rakan kita pesan orang kampung kita. Pasal apa? Kita esok berhimpun seperti mana kita berhimpun esok dekat akhirat. Kita nak berhimpun kat dunia sama-sama ni, ingat Tuhan, ingat Allah, maka esok dekat akhirat pun gitu juga. Allah ingat kat kita. Kan? Manalah tahu kan, ramai-ramai perempuan ni, satu golongan perempuan ni dah sampai pintu surga kak. Esok kat baju coklat ni kan, sampai pintu surga. Jangan lupa kawan-kawannya lain. Tulis belakang. Kan? Oh, dulu aku dengar Muhammad Rasul Nabi Muhammad SAW dipanggil Ustaz Jumat. Kan? Jangan lupa dengan Ustaz Jumat. Tanya Allah, ya Allah, mana Ustaz Jumat? Tak ada pun. Tanya. Bukan itu, tanya semua. Mudah-mudahan kita semua masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon ampun, mohon maaf kalau ada kata bicara yang menyinggung dan sebagainya, dan bukan untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah lepas isyak jangan balik, ada jamuan. Kan? Itu kemuncak dia. Kalau balik juga aku pun tak tahulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الله نسألك علما نافعا وقلبا هادئا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلبنا بنور هدايتك كما نورت بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تكبير.